Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 23 ingin membentangkan mengenai kepala dan komplemen dalam frasa nama tunggal mengikut skema X berpalang. Ahli kumpulan terdiri daripada Gwendolyn Anak Rahman, Muhammad Asriza bin Abdul Aziz, Nur Aisyah binti Abdul Halim dan Nur Nazuha binti Zulkifli. Menurut Tata Bahasa Dewan 2015, frasa nama ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Frasa nama tunggal merupakan frasa yang tiada kata hubung pancangan seperti yang, bahawa, agar dan sebagainya, dan juga tidak mempunyai kata hubung setara seperti dan, atau, tetapi dan sebagainya. Kepala dalam frasa nama tunggal ialah kata nama. Setiap kepala akan menaungi satu perkataan. Komplemen dalam frasa nama tunggal berfungsi sebagai penerang yang akan menerangkan kepala dalam frasa ini. Dalam bahagian ini, kita akan membincangkan teori X berpalang. Teori X berpalang merupakan sejenis mekanisme yang diandaikan menjadi lambang ataupun gambaran struktural bagi suatu ayat. Teori ini mempunyai satu prinsip yang dikenali sebagai prinsip unjuran. Prinsip ini adalah untuk memastikan setiap leksika dalam ayat itu diunjurkan dengan betul pada setiap tahap sintaksis. Terdapat 3 syarat dalam rumus ini, iaitu kewujudan setiap frasa mestilah endosentrik, kehadiran 3 aras iaitu nodus frasa ataupun dikenali sebagai X palang luar, X palang 1 dan juga kepala. Yang ketiga ialah kedudukan kepala ialah satu aras di bawah X palang 1 yang dinaungi terus oleh nodus frasa ataupun X palang luar. Struktur frasa dalam teori X berpalang berkaitan dengan 3 fungsi gramatis iaitu komplemen, keterangan dan juga spesifier. Komplemen merupakan argumen internal yang kedudukannya di bawah X palang 1. Berikut merupakan raja pohon X berpalang yang mengandungi komplemen. Dalam bahagian ini, kita akan melihat pula berkenaan struktur frasa nama tunggal. Baiklah, frasa tunggal merupakan suatu frasa yang tiada kata hubung pancangan dan kata hubung setara. Jadi, dalam konteks frasa nama tunggal pula, ia juga menunjukkan definisi yang sama, di mana ia merupakan frasa yang tidak mempunyai dan tidak dihadiri oleh kata hubung pancangan dan kata hubung setara. Jadi, frasa nama tunggal ini bersifat tunggal tanpa dihadiri oleh mana-mana kata hubung untuk menyokongnya. Oleh itu, struktur frasa nama tunggal ini terbentuk apabila tiada kata hubung pancangan dalam frasa nama yang dibina, seperti bahawa, agar, untuk, kerana dan sebagainya. Struktur yang dibina juga tidak mempunyai kata hubung setara seperti dan, atau, tetapi dan lain-lain. Jadi, contoh frasa nama tunggal yang boleh dilihat ialah guru, orang itu dan juga para siswazah. Pada bahagian ini, kita akan melihat 2 unsur penting dalam frasa nama tunggal, iaitu kepala dan komplemen. Kepala merupakan satu unsur terpenting dalam sesebuah frasa. Seperti mana yang kita tahu, satu frasa boleh terdiri daripada satu kepala sahaja dan ia juga boleh berdiri sendiri tanpa modifier, specifier dan lain-lain. Seterusnya, jenis frasa juga akan ditentukan oleh kepala sesuatu frasa. Kepala juga dianggap unsur yang penting kerana ia memberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa dari segi makna. Selain itu, komplemen di dalam frasa nama berfungsi sebagai penerang yang merupakan satu unsur yang menerangkan makna dalam kepala frasa. Kita akan lihat contoh raja pohon yang menunjukkan kehadiran unsur kepala dan komplemen dalam frasa nama tunggal. Baiklah, frasa nama tunggal yang digunakan ialah peta Malaysia. Peta merupakan kepala bagi frasa nama ini, manakala Malaysia di sini berfungsi sebagai komplemen bagi frasa tersebut. Komplemen boleh berubah-ubah atau digugurkan manakala kepala tidak. Sebagai contoh, Malaysia di dalam raja pohon ini boleh berubah menjadi China, India, Singapura dan Jepun. Namun peta harus dikekalkan kerana ia mendukung makna konsep frasa ini. Secara keseluruhan, berdasarkan skema X berpalang, posisi kepala dalam frasa nama tunggal akan berada di unjuran kosong X. Unjuran kosong X adalah kepala dan nodus yang menduduki posisi ini ialah nodus terminal yang terdiri daripada kategori leksikal seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Posisi komplemen yang berfungsi sebagai penerang kepala dalam frasa ini akan disubkategorisasikan
oleh kepala. Berdasarkan contoh yang diterangkan, iaitu frasa peta Malaysia, kepala dalam frasa ini ialah peta yang akan berada di unjuran kosong, manakala Malaysia yang berfungsi sebagai penerang ataupun komplement dalam frasa ini disubkategorisasikan oleh kepala.